Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Harap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Baiklah anak-anak, kita akan teruskan dengan subjek sejarah hari ini dan kita akan masuk ke unit baru iaitu unit 11 dengan tajuk Bahasa Kebangsaan. Seperti biasa, kita akan ada objektif pembelajaran dan untuk hari ini terdapat dua objektif pembelajaran yang kita akan capai iaitu di akhir pengajaran dan pembelajaran kamu akan dapat menyenaraikan peranan bahasa kebangsaan dan yang kedua, kamu boleh senaraikan usaha memartabatkan bahasa kebangsaan. Baiklah semua, berikut adalah apa yang akan kita belajar hari ini. Yang pertama, kita akan belajar kedudukan bahasa kebangsaan dalam perlembagaan persekutuan. Kedua, peranan bahasa kebangsaan. Ketiga, institusi yang mempertahankan kedudukan bahasa kebangsaan. Dan akhir sekali, kita akan belajar cabaran penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Baiklah semua, kamu boleh merujuk buku teks anda halaman 148. Baiklah, kamu dah bersedia? Kita mulakan dengan yang pertama, kedudukan bahasa kebangsaan. Baiklah murid-murid, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi negara kita. Ini telah termaktub dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67. Di dalam Akta Pelajaran 1961 dan juga Akta Pendidikan 1996, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Baiklah, untuk pengetahuan kamu semua, walaupun bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara kita, semua kaum ataupun pelbagai kaum di Malaysia tetap boleh menggunakan bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil dan bahasa Inggeris dalam komunikasi seharian mereka. Jadi semua, apakah bahasa kebangsaan negara kita? Tepat, bahasa kebangsaan negara kita adalah bahasa Melayu. Kamu kena tahu bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa komunikasi seharian bagi kaum Melayu juga kaum lain. Dan bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan untuk acara rasmi. Bahasa kebangsaan mempunyai pelbagai peranan untuk membangunkan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti yakin dan bangga untuk menggunakan bahasa kebangsaan dalam komunikasi pada setiap masa. Jadi kita teruskan dengan peranan bahasa kebangsaan. Peranan yang pertama ialah lambang jati diri. Bahasa kebangsaan berperanan sebagai lambang negara Malaysia di pesada dunia. Baiklah, ambil contoh kamu bercakap bahasa kebangsaan apabila kamu berada di luar negara. Orang akan tahu bahawa kamu adalah orang Malaysia. Kedua, ia adalah sebagai asas pembinaan negara. Masyarakat berbilang kaum memerlukan satu bahasa yang difahami oleh semua kaum sebagai panduan. Ini tidak menjadi masalah kerana kita telah mempelajari bahasa kebangsaan ataupun bahasa Melayu sejak di bangku sekolah. Peranan yang ketiga adalah bahasa kebangsaan sebagai bahasa persuratan. Bahasa kebangsaan digunakan dalam karya persuratan. Contohnya, pantun, syair dan juga novel. Yang keempat, ia adalah sebagai bahasa perhubungan. Bahasa kebangsaan merupakan bahasa komunikasi antara masyarakat berbilang kaum di negara kita dan juga di peringkat serantau. Apabila kamu bersekolah di sekolah yang mempunyai pelbagai kaum, contohnya sekolah kebangsaan, apabila kita mahu berkomunikasi dengan sahabat, kita akan menggunakan bahasa kebangsaan kerana ia mudah difahami. Peranan kelima adalah bahasa undang-undang. Apabila kamu ke mahkamah, kita akan menggunakan bahasa kebangsaan. Kita sedia maklum bahawa bahasa kebangsaan digunakan dalam urusan rasmi. Kerana itulah peranan bahasa kebangsaan seterusnya adalah sebagai bahasa pentadbiran. Apabila kamu ke pasar ataupun ingin membeli barang, apakah bahasa yang kamu akan pakai? Betul, kamu akan menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa kebangsaan untuk melakukan urusan jual beli. Oleh itu, peranan bahasa kebangsaan seterusnya adalah bahasa ekonomi. Peranan yang terakhir adalah bahasa pendidikan. Ambil contoh bahasa yang teacher gunakan sekarang, menggunakan bahasa Melayu untuk menerangkan subjek sejarah kepada kamu.
Pelbagai langkah dan juga usaha yang berterusan telah diambil untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Jadi kita teruskan dengan institusi yang mempertahankan kedudukan bahasa kebangsaan. Institusi yang pertama ialah Dewan Bahasa dan Pustaka. Cuba kamu tengok buku teks kamu. Ia telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah semua, Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun singkatan DBP telah ditubuhkan pada tahun 1956. Jadi mari kita tengok apakah fungsi DBP dalam memartabatkan bahasa kebangsaan. Yang pertama, membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang. Yang kedua, menerbitkan pelbagai bahan bacaan dalam bahasa kebangsaan. Contohnya, buku teks kamu, kamus dan juga beberapa buku cerita. Fungsi seterusnya adalah membakukan ejaan, sebutan dan membentuk istilah. Dan akhir sekali, fungsi Dewan Bahasa dan Pustaka adalah menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul dalam semua urusan. Seterusnya ialah sistem pendidikan. Baiklah, Penyata Razak 1956 menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar di sekolah kebangsaan. Dan kemudiannya Penyata Rahman Talib pada 1960 telah menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar di universiti dan juga di sekolah. Dan bagi memartabatkan lagi bahasa kebangsaan, Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67 telah ditubuhkan. Baiklah anak-anak, di sekolah kita ambil contoh di sekolah kita lah yang paling dekat. Apakah bahasa komunikasi kita? Bahasa Melayu ataupun bahasa kebangsaan. Malah kita akan gunakan bahasa kebangsaan ini apabila kita berada di sekolah menengah, di universiti ataupun kolej. Institusi yang seterusnya ialah Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM. Baiklah, UKM telah ditubuhkan pada tahun 1970 bagi memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu. Jadi di UKM, kita akan menggunakan bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu untuk berkomunikasi. Baiklah anak-anak, tadi kamu dah tengok beberapa institusi dalam memartabatkan bahasa kebangsaan. Jadi kita teruskan dengan usaha yang dilakukan untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Baiklah, antara usaha yang dilakukan adalah Bulan Bahasa Kebangsaan. Ia dijalankan pada setiap bulan Oktober. Seterusnya, MBI ataupun memartabatkan bahasa Malaysia memperkukuh bahasa Inggeris. Ia telah diperkenalkan pada tahun 2012. Usaha yang seterusnya adalah Dekad Bahasa Kebangsaan. Kita kena ingat bahawa semua usaha ini ataupun aktiviti-aktiviti yang dijalankan ini adalah bagi memartabatkan dan juga memperkasakan peranan bahasa Melayu. Baik semua, memartabatkan bahasa kebangsaan merupakan satu tanggungjawab semua dan perlu disemai dalam kalangan masyarakat. Ingat, bahasa kebangsaan mencerminkan jati diri dan juga identiti negara. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mempunyai cabaran-cabarannya yang tersendiri. Mari kita lihat apakah cabaran-cabaran bagi penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Cabaran yang pertama ialah komunikasi harian. Bahasa Melayu sering kali digunakan bersama-sama dengan bahasa lain dalam komunikasi harian. Baiklah, kita ambil situasi kita duduk di Kedah, kita lebih banyak menggunakan dialek Kedah daripada menggunakan bahasa baku. Yang kedua, dalam bidang teknologi maklumat, kita sedia maklum bahawa teknologi maklumat pada masa kini adalah sangat penting dan kebanyakan alat dan juga aplikasi teknologi pada masa sekarang menggunakan bahasa Inggeris. Jadi sedikit sukar untuk kita mencari bahan dalam bahasa kebangsaan ataupun bahasa Melayu. Yang ketiga adalah latar belakang keluarga. Jikalau keluarga kita sering bertutur dalam bahasa Melayu, tidak mustahil anak-anak akan mengikuti jejak langkah ibu dan ayahnya untuk menggunakan bahasa Melayu. Tetapi seandainya keluarga, ibu, ayah kurang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan, maka ia memberi kesan kepada anak-anak mereka di mana anak-anak selalunya akan kurang juga bercakap dalam bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu menjadi terhad.
Seterusnya ialah bidang pendidikan. Baiklah, cabaran ini wujud di kalangan murid, terutamanya di sekolah apabila menimba ilmu pengetahuan, mereka menggunakan dialek ataupun bahasa ibunda. Jadi di sini penggunaan bahasa Melayu adalah sangat terhad. Cabaran yang kelima adalah penggunaan bahasa rojak. Ini berlaku zaman sekarang di mana kita selalu mencampur adukkan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris khususnya. Jadi penggunaan bahasa Melayu agak tercabar di sini kerana kita kurang menggunakan bahasa baku. Cabaran yang terakhir adalah sikap penutur ataupun mereka yang mengutarakan, mereka yang bercakap dalam bahasa Melayu tak ada kesungguhan dalam memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Mungkin malu ataupun segan untuk bercakap dalam bahasa Melayu. Bahasa Jiwa Bangsa. Baiklah, kamu pernah dengar lagu ini? Mari kita sama-sama mendengar lagu ini dan juga menghayati lirik lagu Bahasa Jiwa Bangsa. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Marilah, marilah semua, sehingga taat setia kerja satu bahasa. Maju bangsa dan maju negara, negara. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Marilah, marilah semua, sehingga taat setia kerja satu bahasa. Maju bangsa dan maju negara, negara bahasa kita, bahasa jiwa bangsa. Kita teruskan dengan latihan. Baiklah, untuk latihan hari ini, kamu dikehendaki buka buku teks, kemudian buka muka surat 160. Kamu perlu jawab soalan tersebut, salin di dalam buku kamu. Pastikan kamu tulis hari, tarikh dan juga tajuk. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana telah menonton. InsyaAllah minggu hadapan kita akan berjumpa lagi.